Oke, assalamualaikum semua. Oke, saya kemas dulu barang saya. Oke, kelas. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, kita baca doa Al-Fatihah terlebih dahulu. Oke. Semua pelajar sihat? Ada yang sakit kah? Ada yang mengantuk kah? Kalau mengantuk bolehlah pergi tandas dulu. Sementara saya mau ambil kehadiran. Siapa yang mau pergi tandas, yang teacher buka. Okey. Di sini siapa yang tidak datang kelas? Siapa? Syamira. Boleh saya tahu kenapa dia tidak datang? Sakit perut. Dia sudah pergi ke klinik? Sudah. Syamira Syekh. Jadi kita ada 28/29 kan? Okey. Syamira. Nanti pesan dengan dia, sakit bagi dengan saya, okey? Okey kelas, hari ini kita akan, sebelum saya mulakan kelas, saya nak dalam beg saya ni ada satu benda. Boleh teka apa dia? Dia adalah salah satu peralatan untuk membuat biskut. Betul lah. Tapi boleh teka. Ya, acuan biskut. Okey. Di tangan saya ni ada dua jenis acuan, di mana satu kecil dan satu besar, dan satu biasa, satu yang bukan luar biasa lah, yang special. Okey. Ini satu kecil, satu besar. Cuba tekan. Benda ni untuk apa kita buat? Memang kita buat biskut, tapi jenis biskut apa? Kalau kita tengok dia punya Kalau kita tengok dia punya nozzle ni pun kita tahu biskut apa kita mau buat. Ada dua jenis biskut lah yang guna biskut begini. Cuba tekan. Salah? Ya, betul. Biskut tak tenas. Okey. Kamu tengok. Mau tengok? Nah. Ambil. Jadi yang satu kecil, satu besar tu, perbezaannya yang besar tu adalah dia banyak nozzle. Lepas tu dia lagi menjimatkan masalah bila kita buat biskut, kan? Kalau yang kecil tu dia satu nozzle, lepas tu dia sedikit bilangannya untuk kita bentuk. Okey, saya pergi masak. Kalau tengoklah. Okey, kelas diam. Okey. Okey. Kita akan mulakan pembelajaran kita hari ini tentang lekat SI cookies, iaitu tak tenas. Okey, saya akan ini slide sudah okey kan? Saya tinggal adjust dekat sini. Okey. Saya pindahkan dulu barang saya.
Nampak semua? Nampak? Okey. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, saya mau kenalkanlah bahan-bahan asas yang sebelum kita membuat biskut. Dia ada 5 komponen untuk membuat bahan asas untuk membuat biskut, iaitu tepung, okey. Jenis tepung kita gunakan, seterusnya butter ataupun margarin, seterusnya telur, kan, dan seterusnya asid vanila, air sekali, gula. 5 komponen ni merupakan asas untuk membuat biskut. Mana-mana biskut kita buat mesti ada 5 komponen ni. Kalau tak pun 4, iaitu yang tiada gula. Sebab kadang-kadang ada biskut yang tidak perlukan buat gula. Sebab ada yang boleh digantikan dengan komponen lain, bahan lain. Okey, 5 bahan asas ni kita semua sudah tahu, kan? Sebab apa, kita sendiri yang ada pengalaman buat biskut, kan? Okey. Sebelum saya mau tanya, di sini memang ada suka makan tak nanas? Kan? Masa raya memang kita buat, kan, tak nanas ni. Kalau hari raya, bukan waktu hari raya pun macam jaranglah orang buat di waktu hari raya tak nanas ni, jarang, kan? Okey. Tak nanas. Kalau kita beli di luar dan buat sendiri berbeza, kan? Kalau di luar dia mahal. Lepas tu yang mahal tu mesti yang sedap. Ada yang murah tapi tidak sedap, tidak seberapa sedap, tidak seberapa sedap. Dia sedang-sedang saja, kan? Kalau kita buat sendiri, puas hati. Okey. Sebab satu balang tu ada kadang-kadang harganya 35, 30 ringgit. Saya pernah beli satu balang, isinya 30, dalamnya ada 60 biskut. Jadi kalau kirakan 60 biskut, 1 ringgit bersamaan 2 biskut. Ya, bersamaan 2 biskut. 1 biskut 50 sen. Begitu, satu balang. Okey, kita akan sambung kita punya belajar hari ini, iaitu pack cookies, local extracted cookies, tak nanas. Okey, saya minta semua pelajar untuk ambil take note, tulis dan tulis nota ringkas saja. Kalau saya laju, boleh tegur, ya. Okey, kita pertama adalah bahan dan fungsi, iaitu kalau kita tengok yang gambar atas dulu ni adalah tepung gandum. Okey, tepung gandum sebanyak 1/4 cup. Fungsinya adalah untuk membentuk adunan yang sempurna. Kalau kita gunakan tepung yang salah, memang salahlah adunan kita. Contohnya kita guna tepung kanji, memang tidak akan jadi biskut kita. Memang tepung gandum ni memang always lah kita gunakan untuk membuat biskut. Asasnya adalah mesti ada tepung gandum. Kedua adalah, kalau kita tengok di bawah ni adalah tepung jagung. Okey, tepung jagung ni kita sukat dia sebanyak 2 sulu besar. Fungsinya dapat mengekalkan biskut menjadi keras apabila sejuk. Jadi biskut kita tu tidaklah lembut bila dia sejuk. Okey. Okey, seterusnya adalah tepung custard. Okey. Tepung custard sukatannya sebanyak 2 sulu besar. Fungsinya dapat memberikan rasa creamy pada biskut. Okey. Okey, yang di bawah ni siapa tahu? Salah. Bawah ni adalah minyak sapi. Okey. Sekatan tu minyak sapi ni 2 sulu besar. Fungsinya dapat memberikan biskut menjadi gebu, gold dan rasa susu yang sedap. Sebab minyak sapi ni dia ada kandungan lemak susu. Sedap, sedap. Saya syorkan beli yang murah je lah, kan? Kalau tidak mau letak minyak sapi pun tak apa.
Okey, bahan seterusnya adalah bahan butter. Okey, butter kita gunakan sebanyak 1 cup. Fungsinya dapat mengeluarkan aroma yang kuat dan berfungsi sebagai melembutkan tekstur biskut. Okey. Ya. Apa fungsi butter dengan margarine? Okey. Satu adalah kos lah. Kalau margarine dia murah, butter dia mahal. Lepas tu kedua, ini saya ceritakan dulu butter ya. Kalau dalam penggunaannya nanti saya ceritakan. Okey, dalam ciri kedua pula, butter kita simpan di suhu bilik. Kalau margarine kita simpan di suhu bilik, butter kita simpan di suhu yang rendah. Okey, kegunaannya dia sama tapi rasa dia lain. Butter bila kita makan biskut rasanya lagi enak berbanding margarine. Sebab butter dibuat daripada lepas susu kan, daripada lemak susu kan. Kalau margarine dia buat daripada kelapa sawit, minyak kelapa sawit. Bergantunglah. Kalau kita buat biskut mau budget, saya syorkan untuk gunakan margarine. Mau jadikan dia banyak, saya syorkan guna margarine. Tapi kalau mau rasa puas hati kan, biskut tu rasa sedap, enak dimakan, kita gunakan butter lah. Butter is our better. Okey. Di bawah ni adalah telur. Kita gunakan 1 biji. Okay. Telur ni dapat menguatkan struktur biskut. Lepas itu dia sebagai warna, memberi warna, sebagai ejen penaik dan sebagai kekemasan biskut. Okey. Tak kira lah jenis grade apa, tapi janji ada grade. Kalau mau berkualiti kita guna grade A, B. Okey. Kita guna 1 biji saja. Okay. Seterusnya kita kepada bahan yang seterusnya adalah esen vanila. Okey. Sukatan untuk esen vanila adalah 1 sudu kecil. Okey, fungsinya semua kita sudah tahu, iaitu mengeluarkan aroma yang sedap dan mengurangkan bau hanyir telur pada adunan. Okey? Apa perbezaan esen vanila murah dengan esen vanila mahal? Okey, perbezaannya kalau kita tengok esen vanila mahal ni, dia kebanyakannya digunakan bahan original. Kalau esen yang murah ni dia banyak bahan campur. Lepas tu penggunaan kalau kita guna esen vanila mahal ni, kita guna kuantiti sedikit cukup sudah untuk mengeluarkan bau yang enak. Tapi kalau esen vanila ni kita macam perlukan kuantiti yang banyak untuk digunakan supaya rasanya tu ada. Bukan rasa, bau. Okey? Bau esen vanila tu ada. Okey, kita boleh teruskan. Okey. Seterusnya adalah pewarna. Okey, kata untuk pewarna ni adalah sedikit. Fungsinya menambahkan warna kuning dan menambahkan warna kuning pada biskut supaya kelihatan cantik. Jadi saya syorkan jangan beli warna ni seperti itu. Warna purple, beli warna kuning. Sebab kita mau tengok tat nanas tu warna kuning sesuai dengan nama tat nanas tu. Kalau boleh juga guna yang ni. Boleh kita gunakan warna purple. Tapi itu bukan namanya tat nanas. Dia ada satu nama tu. Dan dalamnya tu dia tidak gunakan tat nanas iaitu jam. Dia gunakan Cadbury, coklat, kan? Okey. Itu. Dan bahan air sekali 1 paket jam nanas. Kita tidak guna 1 paket ni. Dia bergantung kepada kuantiti dough kita. Okey? Kalau kita buat banyak, gunalah, kan? Kalau kita buat sikitlah kita guna dan simpan separuh. Lepas tu dia ni sebagai inti biskut lah. Kalau ada ini bukan namanya tat nanas, kan? Okey. Teknik seterusnya kita kepada teknik membuat biskut. Okey, sebelum tu saya akan bagi tahu asas untuk membuat, bukan asas, kaedah untuk membuat biskut, kan? Dia ada 2 kaedah sebenarnya.
Pertama adalah kaedah gaul dan ramas. Gaul dan ramas ni adalah kita campur lemak dengan tepung dan dicampur, diramas menggunakan 5 hujung jari. Ini, okey, boleh faham? Dan kaedah putar ni adalah kaedah yang di mana kita campur lemak dengan gula dan kita mix sampai menjadi butter dengan lemak, kita mix sampai menjadi kebu dan putih. Okey? Okey. Antara perbezaan dua-dua kaedah ni, satu kita menghasilkan biskut yang berlainan. Lepas tu satu lagi kita, yang ini pakai hand mixer ataupun mixer, yang ini pakai tangan. Okey. Faham? Agak-agak yang tak nanas ni sesuai dengan kaedah mana? Kaedah gaul dan ramas. Okey? Okey, kita tuliskan dengan surat kita. Boleh faham kata itu? Okey. Langkah pertama adalah satukan bahan, iaitu butter, kuning telur, esen vanila warna kuning dan minyak sapi dalam satu bekas. Lepas tu kacau menggunakan sudu saja. Okey, sila ambil catatan ini ya juga. Langkah kedua, masukkan tepung gandum, tepung jagung dan tepung custard. Kita masukkan yang tepung tadi tu, ikut sukatan. Okey, seterusnya uli sampai dia menjadi cantik dan lembut. Okay, kita uli dengan tangan, kan, menggunakan kaedah gaul dan remas. Ya. Kenapa kalau dough kita tu lembut? Kan, sebab mungkin satu banyak lemak, banyak butter. Kita boleh modify balik tambah tepung. Jangan risau, kan? Sebab biskut ni dia boleh modify balik berbanding kita buat kek. Kalau kita buat kek, kita sudah mix, lepas tu kita campur lagi tepung, lepas tu keras pula, kan, kita campur lagi telur, memang tak jadilah. Memang tidak akan cantik kek kita. Tapi biskut ni dia boleh modify balik. Okey, langkah keempat, boleh saya teruskan? Okey, langkah keempat adalah ambil sedikit dough, masukkan ke dalam acuan yang ini. Cara masukkannya, kita masuk. Tahu pernah guna ni? Kalau pernah guna ni, memanglah dia akan tahu. Masukkan ni, baru tekan dia, tekan baru dia keluar. Okay. Lepas tu langkah kelima adalah gulungkan dough bersama jam nanas, letak atas talam yang telah disapu butter. Okay. Ini semua orang tahu lah. Sebelum kita bakar biskut, kita mesti letak butter atas talam, kan, supaya tidak melekatkan. Dan akhir sekali, langkah yang keenam, masukkan tart dalam oven dan bakar menggunakan suhu 160 dalam 20 minit. Ikut oven anda. Kalau anda gunakan oven yang begini, yang ada set masak, kan, pakai elektrik, bolehlah ikut suhu dan masak. Tapi kalau anda gunakan yang tradisional punya, suhu oven yang lama, kan, oven yang menggunakan api, itu perlu kita jaga, kan? Kita perlu jaga sebab itu tiada minitnya, kan? Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Sebelum saya ni, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Okey dah? Okey. Sampai situ saja slide saya. Okey. Okey, hari ini kita belajar tentang, saya rumuskan balik. Hari ini kita belajar tentang local extracted cookies, tak nanas. Itu bahan-bahannya adalah tepung ataupun gandum,
tepung custard, tepung jagung, telur, esen vanila, butter dan jam nanas. Kan? Cara-caranya ada 6 langkah tadi. Tekniknya dan kaedahnya adalah kaedah gaul dan ramas. Okey. Saya minta Muhammad Sahil boleh rumuskan apa yang kita belajar hari ini? Okey, silakan. Okey, terima kasih Sahil. Ada apa-apa lagi yang boleh rumuskan pembelajaran kita hari ini? Okey, silakan. Okey, terima kasih. Okey, semua pelajar, saya ucapkan terima kasih sebab anda memberikan fokus pada pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini tercapai 80%. Okey, tepuk tangan semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang datang untuk menuntut ilmu dan beritahu kepada Syamira kan. Okey, beritahu dia tentang apa yang kita belajar hari ini. Beritahu dia esok kita ada kelas kitchen, kelas amali. Saya mahu semua tugasan malam ini saya akan bagi tugasan tentang mencari maklumat mengenai aspek-aspek kebersihan dan keselamatan di bengkel, di kitchen. Di kitchen. Sebab kenapa kita boleh jaga kebersihan dan keselamatan? Pertama adalah kita buat makanan. Satu, kita takut makanan tu jadi sebab orang sakit. Contohnya keracunan makanan. Keracunan makanan ni dia bahayanya sampai dia boleh sampai membolehkan orang itu mati. Bukan, ada juga yang tidak mati sebab vaksin. Okey. Lepas tu keselamatan, sebab kita berada di kitchen, kita menghadap elektrik, kita menghadap api, benda tajam. Jadi benda ni bahayalah, kan? Okey. Itu sajalah pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Okey, jangan lupa untuk tugasan malam ini dan hantar hari esok sebelum kelas kitchen. Okey? Buat dalam dokumen. Okey? Buat dokumen. Poin-poin saja. Okey, terima kasih kelas. Anda